Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat berjumpa kembali dalam sesi PDPR untuk minggu kali ini bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat, walafiat dan sentiasa bersemangat walaupun kita ni membuat pembelajaran dalam bentuk online. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan PDPR. Apakah tajuk yang kita nak belajar hari ini? Okey, kita akan tengok. Tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah di mana objektif pembelajaran yang murid perlu jawab ataupun pembelajaran kita pada hari ini di mana murid akan menjawab soalan pemahaman dengan betul. Okey. Di mana kita bersama-sama akan baca petikan yang bertajuk tutup supaya selamat. Okey, seterusnya kita tengok kepada pembelajaran kita yang pertama. Okey, ini dia kalau awak tengok, boleh tengok di slide yang saya buat di mana mari kita baca petikan yang bertajuk tutup dan selamat. Okey, cikgu kat sini akan baca dulu petikan tersebut. Kemudian selepas itu murid-murid boleh baca dengan intonasi yang betul. Okey. Hanif dan adiknya suka menunggang basikal di halaman rumah mereka. Pada suatu hari, okey nampak bila pada suatu hari ada tanda koma, betul? Bila ada tanda koma, berhenti seketika. Okey. Pada suatu hari, Hanif telah terjatuh semasa menunggang basikal. Lutut Hanif terluka. Ayahnya, Encik Salim, mendapati longkang itu perlu ditutup. Okey, apa yang kita tengok? Apa yang murid-murid tengok di dalam petikan itu? Gambar rajah tu. Okey, di mana Hanif jatuh basikal, betul. Kemudian apa reaksi atau apa tindakan Encik Hanif atau apa tindakan bapa dia iaitu Encik Salim. Okey, Encik Salim berlari pergi dekat Hanif dan apa yang dia dapati. Okey. Jadi dekat situ cuba faham konteks petikan. Apa yang dia nak buat. Alright. Seterusnya kita akan tengok. Alright. Ini adalah tadi sebelum ini adalah selepas. Okey. Cuba tengok. Encik Salim telah memasang penutup longkang. Penutup longkang itu diperbuat daripada bahan yang kukuh. Pemasangannya juga dilakukan dengan kemasnya. Beliau berharap agar kemalangan tersebut tidak berulang lagi. Kini Hanif dan adiknya boleh menunggang basikal dengan selamatnya. Okey, kalau kita perhatikan pada gambar rajah, Hanif dan adik dia dah boleh bermain basikal dengan gembiranya. Kerana apa? Di situ Hanif telah memakai alat perlindungan di kepala, di lutut. Okey. Jadi takkan maksud dia untuk mengalami kecederaan itu kurang kerana telah diaplikasikan aspek keselamatan. Okey, kemudian kita tengok pula Encik Salim dengan isteri dia. Apa yang dia buat? Okey, maksudnya kalau kita perhatikan Encik Salim dan isterinya dalam keadaan yang tenang, tak lagi bimbang, okey, akan keselamatan anaknya. Alright. Okey, seterusnya okey, kita akan tengok soalan-soalan yang di bawah ni, okey di slide ni. Okey, cikgu dah sediakan 5 soalan di bawah, iaitu yang pertama sekali, apakah bahayanya longkang yang tidak ditutup? Okey, soalan yang kedua, mengapakah kita perlu memasang penutup longkang? Ketiga, bolehkah kamu jelaskan punca Hanif terjatuh? Dan keempat, pada pandangan kamu atau pada pendapat kamu, apakah ciri-ciri penutup longkang yang selamat? Okey. Kalau kita tengok nombor 4 tu dia ada sebelah selepas selamat tu dia ada satu gambar rajah kan. Okey, yang tu nanti cikgu akan tunjukkan apa maksud soalan tersebut.
Okey, dan yang nombor 5, apakah nilai murni yang ditunjukkan oleh Encik Salim? Alright, so pertama sekali kita akan belajar menjawab soalan sebab macam cikgu cakap tadi, soalan ini lebih kepada dia ada dua aras. Satu aras yang rendah iaitu aras yang biasa saja, yang kedua aras yang tinggi di mana dia perlukan murid-murid berfikir untuk mencarikan jawapan. Okey, kita pergi soalan yang pertama. Okey, kalau tengok kat sini soalan dia, apakah bahayanya longkang yang tidak ditutup? Okey, murid-murid jangan terus menjawab saja ya. Okey, nampak tak cikgu gariskan? Soalan dia apakah bahayanya longkang yang tidak ditutup? Okey, jadi untuk menjawab soalan perlu melihat semula petikan. Okey, dan ada soalan yang perlu kita jawab secara kita kena berfikir. Okey, so cikgu dah gariskan tu, maksud dia jawapannya kita perlu bermula daripada bahayanya longkang yang tidak ditutup ialah akan menyebabkan kita terjatuh. Okey, ini adalah contoh jawapan daripada cikgu. Okey, jadi murid kena berfikir, kenapa bahayanya longkang yang tidak ditutup? Mungkin ada jawapan yang lain yang boleh diterima pakai. Okey murid-murid, kita akan pergi ke soalan yang seterusnya iaitu soalan yang nombor 2 adalah mengapakah kita perlu memasang penutup longkang? Okey, di sini soalannya mengapakah. Jadi jawapan yang perlu kita ambil di permulaan ayat ialah kita perlu memasang penutup longkang. Okey, cadangan jawapan daripada cikgu ialah untuk mengelakkan kemalangan. Okey, so murid-murid kena ingat saya bukan bagi jawapan yang saya reka sendiri, tak. Berdasarkan jawapan itu adalah berdasarkan pada petikan yang saya baca tadi. Jadi bila saya dah fahamkan soalan, saya dah fahamkan petikan, kemudian saya akan jawab jawapan berdasarkan kreativiti dan kefahaman daripada pembacaan tadi. Okey, seterusnya kita akan pergi nombor 3. Bolehkah kamu jelaskan punca Hanif terjatuh? Okey, tadi kita dah tengok pada petikan, kenapa punca Hanif terjatuh? Okey, kita boleh ambil jawapan dia bermula daripada punca Hanif terjatuh apa? Okey, punca Hanif terjatuh adalah kerana longkang tidak ditutup. Betul tak tadi Cik Salim tengok, Cik Salim mendapati bahawa longkang tidak ditutup. Jadi kita boleh jadikan tu sebagai jawapan. Okey, kemudian nokta, dia terjatuh semasa menaiki basikal. Hanif dengan adik dia menaiki apa tadi? Dia bermain, menaiki basikal, betul? Okey, jadi itu boleh dijadikan jawapan. Okey, seterusnya. Alright, okey. Ini adalah soalan di mana soalan bercapah. Apakah soalan bercapah? Okey, soalan bercapah di mana soalan yang memerlukan murid-murid ni berfikir. Okey, bagaimana nak menjawab soalan tersebut? Bila kata, okey, pada pendapat kamu. Okey, jawapan itu adalah berbeza-beza dengan orang lain sebab pandangan awak adalah yang berbeza dengan pandangan murid lain. Okey. Soalannya adalah pada pandangan kamu, pada pendapat kamu, apakah ciri-ciri penutup longkang yang selamat? Okey, kat situ ada tanda soal. Nampak? Okey, tanda soal. Cikgu nak murid-murid cuba menjawab. Apakah ciri-ciri penutup longkang yang selamat? Okey, nanti buatkan dalam buku Bahasa Melayu 1. Okey. Seterusnya nombor 5 pula. Alright. Apakah nilai murni yang ditunjukkan oleh Encik Salim? Okey. Kalau kita tengok first tadi, petikan yang kedua. Okey.
petikan itu antara dia punya orang kata kepentingan dalam petikan tu, bila Encik Salim ni dah melihat anak dia iaitu Hanif terjatuh, apa dia punya tanggungjawab. Apa nilai murni yang ditunjukkan oleh Encik Salim? Okey, kat situ saya dah boleh bagi jawapan. Okey, yang kalau kamu tengok kat situ, bertanggungjawab, penyayang dan prihatin. Okey, itu adalah contoh contoh perkataan yang boleh menjawab soalan nombor 5. Jadi kamu boleh mereka bagaimana ayat untuk menjawab soalan nombor 5. Okey, bermula daripada nilai murni yang ditunjukkan oleh Encik Salim ialah bertanggungjawab, penyayang dan apa? Nampak tak situ? So jawapan dia boleh ikut pada kreativiti murid-murid. Mungkin kita boleh jawab juga macam ni. Encik Salim menunjukkan nilai murni iaitu bertanggungjawab, penyayang dan prihatin terhadap siapa? Terhadap anaknya iaitu Hanif. Okey, so itu antara jawapan-jawapan yang kita boleh lakukan. Okey, kita boleh jawab mengikut kreativiti murid tersebut. Okey, alright. So dah habis. Ini dah habis kita punya pembelajaran untuk untuk petikan yang kita baca ni. Jadi apa yang cikgu nak awak buat adalah buka buku latihan buka buku latihan buku 1, latihan 1. Okey, jawab soalan ni. Okey, jawab soalan ni. Apakah bahayanya longkang yang tidak ditutup? Okey, jawapan dia terpulang. Nak ikut jawapan cikgu boleh, tapi sebaiknya ikut atau buat jawapan anda sendiri. Baru anda boleh faham apa yang kita belajar tadi. Okey, nombor 1 sehinggalah buat soalan nombor 1 sehingga nombor 5. Okey. Alright, nombor 5. Kemudian ini adalah masa untuk buat latihan pengukuhan. Yang tadi pun latihan juga, tapi yang kita dah belajar sama-sama kan. Okey. So apakah bentuk latihan dia? Okey, bentuk latihan dia adalah okey, kita tengok kat sini. Alright, latihan buku aktiviti muka surat 49. Okey, dalam buku aktiviti awak, okey, muka surat 49, sila jawab soalan yang terdapat dalam buku aktiviti. So murid-murid boleh hantarkan jawapan ke Telegram, ke grup Telegram untuk Cikgu semak. Okey, jawapan perlulah mengikut atau apa yang dibaca pada petikan. Okey, cikgu ingin ucapkan selamat berjaya. Cikgu harap semuanya boleh faham apa yang kita belajar pada hari ini. Sekiranya tidak faham segala yang kita belajar, boleh bagi tahu cikgu. Alright, okey, selamat belajar. Kita akan jumpa lagi pada PDPR yang seterusnya. Assalamualaikum.